Kehadiran cahaya mata sudah pasti menjadi penyeri setiap yang berkeluarga. Namun bagi yang sudah lama menunggu saat itu, ramai memilih mengambil anak angkat untuk dijaga. Disebabkan prosesnya yang rumit, ada kalangan mereka sanggup menggunakan khidmat orang tengah yang kononnya menawarkan jalan pintas mendapatkan anak angkat meskipun terpaksa membayar caj mencecah puluhan ribu ringgit. Ikuti laporan eksklusif Mazarif Zafri Aziz Desa. Mengenakan kos sehingga RM40,000 bagi seorang bayi untuk dijadikan sebagai anak angkat memang tidak masuk akal. Namun itu pendedahan yang kami perolehi daripada sumber yang enggan ditemu bual. Lebih parah, dakwanya tiada jaminan berhubung tahap kesihatan bayi dan juga melalui proses secara sah. Sumber turut mendakwa khidmat orang tengah berkenaan adalah saluran pilihan mereka yang ingin mengambil anak angkat dengan cepat tanpa melalui prosedur yang mengambil tempoh lama. Bahkan kewujudan aktiviti jual beli melalui orang tengah itu juga tidak dinafikan Persatuan Pekerja Sosial Malaysia sambil mendedahkan di sebalik rangkaian mereka. Senarai menunggu, so you kena tunggu giliran you kan. So biasa ada orang ramai nak bantulah. Dia kata okey, jumpa orang ni ke, jumpa doktor sini, private doktor ke, jumpa adalah orang yang boleh bantu. Dia pun percaya. Dia percaya ada yang akan bantu dan dengan fee yang untuk proses-proses saja, tapi ada juga yang akan charge RM30,000, RM40,000, tapi yang sebab dia ni desperate nak adakan anak, mereka ambil je lah. So ada, ya, seperti saya kata tadi, akan buat secara tak sah problem. Beberapa kes pernah dilaporkan ada individu atau pasangan yang mendapat bayi mempunyai masalah kesihatan serta dokumen pengambilan anak angkat yang dipalsukan. Itu belum yang sudah menjelaskan bayaran, bayi pula tak kunjung tiba. Mereka memang tak ada surat konsent yang sah. So bila nak daftar, dia akan mengalami banyak masalah. Dengan JPN, dengan siasatan oleh JKM, kena bawa balik ke mahkamah dan sebagainya. Ada juga sindiket atau middleman tu akan sediakan surat beranak dengan bantuan katalah klinik ke, doktor-doktor ke dan sebagainya kan. Tapi bila sampai nak daftar atau dapat kad pengenalan, bila kanak-kanak tu 12 tahun pergi ke JPN dan JPN rasa was-was tentang cara anak tu diambil ataupun dia tak percaya surat beranak itu adalah sah. Jika mengikut prosedur, pengambilan anak angkat tidak semudah itu. Proses dokumentasi agak rumit demi menjamin kebajikan dan masa depan kanak-kanak berkenaan di bawah jagaan keluarga angkat. Sekiranya ada jalan pintas dan berlaku jual beli, ia dibimbangi terjebak dengan sindiket pemerdagangan kanak-kanak yang mana boleh dikenakan tindakan berat. Kita kalau boleh perkara ini dalam pengambilan anak-anak sebagai anak pelihara, anak angkat ni, kita tak naklah kanak-kanak itu dijadikan mangsa pemerdagangan. Maksud dia menjadi dijual, jadi macam seolah-olah jadi satu perniagaan. Saya nasihatkan kepada masyarakat supaya bila mendapatkan anak-anak itu daripada orang tengah, pastikan dokumen-dokumen lengkap. Pertama sekali ialah kalau ada ibu bapa kandung, kena dapat consent letter ataupun surat keizinan daripada ibu bapa kandung tersebut untuk serahkan anak-anak pada mereka lah ya. Dan saya rasa sekiranya ada proses-proses yang melibatkan wang ringgit dan sebagainya, adalah wajar untuk kita melaporkan pada pihak polis lah dalam kes-kes yang sebegini bagi mengelakkan kanak-kanak itu diperdagangkan. Tambahnya, Seksyen 35 Akta Kanak-Kanak memperuntukkan mana-mana individu yang ingin mengambil anak angkat perlu melaporkan kepada JKM. Memandangkan dalam tempoh 2 tahun, bayi yang diambil dikategorikan sebagai anak pelihara. Menerusinya, ia membolehkan proses penilaian dibuat setelah 2 tahun termasuk mendapatkan kelulusan Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk bayi berkenaan sah menjadi anak angkat kepada individu atau pasangan terbabit. Keputusan mengambil anak angkat nyata bukan satu tanggungjawab yang mudah. Malah setiap individu atau pasangan yang ingin mendapat hak berkenaan perlu cakna akan prosedur sewajarnya. Ia bagi memastikan status kanak-kanak atau bayi berkenaan sah di sisi undang-undang demi menjamin masa depan mereka. Apakah kriteria atau proses yang sah untuk urusan pengambilan anak angkat? Adakah permohonannya terbuka kepada sesiapa sahaja? Nantikan siri kedua esok. Zari Zafri Aziz Desa melaporkan.